Fahma. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi dalam program Jumaah with Ladies dengan membawa tajuk istimewa pada malam ini, iaitu Sayyidatina Khadijah, cinta sejati Rasulullah SAW. Bersama-sama dengan saya pada malam ini adalah panel jemputan, iaitu Dr. Zizi Azlinda Muhammad Yusof, pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang, dan saya Syahirah Abdul Syukur merupakan moderator pada malam ini, insya-Allah. Program ini adalah anjuran Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM, sidi kerjasama dengan Kelab Wardah USIM, siswi adik-beradik Pusat Islam, Sekretariat Pusat Islam, rakan siswa Yadim dan Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia, bersama dengan Biro Pemerkasaan Wanita dan Keluarga Masjid Datuk Kelana Petra Putra Nilai atau dikenali sebagai Balkis. Dan insya-Allah pada malam ini kita mulakan program ini, istimewa ini, dengan bacaan Ummul Quran. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita berprogram pada malam ini yang bukan hanya tertumpu kepada ladies saja, ianya terbuka kepada umum. Dan ianya adalah anjuran Pusat Islam USIM, dan di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas jemputan dan kepercayaan diberikan oleh Pusat Islam USIM untuk dan juga kepada rakan-rakan sinergi dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menariknya, topik malam ini adalah cadangan daripada panelis kita sendiri, iaitu Dr. Zizi Azlinda Muhammad Yusof. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Nampaknya kita berjumpa di alam maya. Dr. Zizi ini merupakan rakan sefakulti, namun tidak berjumpa bersua muka lagi. Sejak COVID-19 ni. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar sedikit ibrah berkenaan dengan Sayyidatina Khadijah, iaitu Sayyidatina Khadijah isteri Rasulullah SAW, yang seorang usahawan yang masyhur, terkenal dengan kemuliaan budi dan kekayaan harta, seorang isteri yang lemah lembut, penuh kasih sayang, selalu menghiburkan Nabi Muhammad SAW, menolong beliau ketika sebelum dan sesudah diutus Nabi SAW. Dan sedikit sebelum kita mendengar dan menginsafi apa jua daripada Dr. Zizi sendiri, saya ingin memperkenalkan Dr. Zizi Azlinda sendiri, berasal daripada Terengganu Darul Iman, merupakan pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang, mendapat mendirikan di ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam pengurusan fiqh dan usul fiqh, dan minor sains politik daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan juga ijazah kedoktoran di Universiti Sains Islam Malaysia, merupakan alumni USIM kita. Dan beliau juga mengambil daurah bahasa Arab di Mujma' Abu Nur Damsyik di Syria, pernah menghasilkan beberapa buku motivasi Islami bertajuk Petua Sentiasa Ceria dan Menerobos Sempadan Diri. Merupakan penulis di majalah Solusi, Fiqh Wanita dan juga majalah Haluan. Pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis, dan kini beliau bersama USIM di Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Para hadirin yang dirahmati Allah, khususnya kepada kalangan staf USIM serta mahasiswa dan mahasiswi USIM, supaya melihat kepada chat box live di Facebook ini, untuk mengisi kehadiran dalam borang yang dikongsikan di ruang FB chat Pusat Islam untuk Mary Tulaibiah dan juga MyTram. Seperti biasa, untuk siri Jumaah with Ladies ini,
kita akan dibantu oleh jurubahasa isyarat sebagai usaha untuk memastikan rakan-rakan OKU pendengaran yang mengikuti program ini turut sama mendapat manfaat. Jurubahasa isyarat bertugas pada malam ini ialah saudari Suhaila Sulaiman yang merupakan alumni Sahabat USIM 2019 atau SAF USIM dan juga merupakan alumni Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM. Maka tibalah masa kita mendengar dan menjemput panel kita pada hari ini, Dr. Zizi Azlinda Muhammad Yusof, dan kepada hadirin, bolehlah juga berkongsikan kata-kata hikmah di ruang komen yang disediakan di Facebook. Falyatafaddal mashkura Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu yang sangat mulia, yang sangat barakah, insya-Allah diberkati oleh Allah SWT kerana kita membawa satu mesej, satu niat, satu hajat yang sama, iaitu untuk kita menuntut ilmu dan merapatkan diri dengan Allah SWT, insya-Allah. Niat yang betul Allah akan pandu, insya-Allah. Jadi InsyaAllah bersempena dengan Maulidur Rasul yang akan menjelang tiba ni kan. Jadi kita sebagai umat Islam memanglah kita ni sangat-sangatlah digalakkan untuk apa? Untuk kita imbau balik, untuk kita belek sirah-sirah, kitab-kitab sirah berkenaan dengan Rasul kita. Bagaimana hayah beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta rumah tangga beliau, baginda dengan para isteri kan. Kerana apa? Kenapa kita nak imbau balik kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para ummahatul mukminin ni? Kenapa? Kerana ia bukan sekadar kita nak baca, rasa bestnya, rasa romantiknya, bestnya aku nak jadi macam tu jugalah. Bukan itu sahaja. Bukan sekadar itu sahaja. Kerana di sebalik buku itu, di sebalik kisah sirah itu, sebenarnya dia menyediakan satu panduan untuk kita beramal seperti mana beramalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi para sahabat pada waktu itu. Mereka dah buat, maksudnya mereka dah ada satu kehidupan yang siap sedia untuk kita amalkan. Maksudnya kita tiru kan. Kalau orang sekarang kata tiru basi kan. Jadi tanpa macam kita melihat pada contoh-contoh yang bukan Muslim, contoh yang maksudnya bukan yang Islami kan. Jadi baiklah kita balik semula kepada sirah Islam kita, dalam masa kita menambah ilmu, pada masa yang sama kita boleh merapatkan diri kita pada Allah SWT. Sebab apa? Hidup kita ni tak ada lain dah. Hidup kita ni nak please Allah je. Kita nak redha Allah je, kan? Kita belajar, kita masak, kita jaga anak, kita buat assignment, presentation, semua tu kerana Allah SWT, kan? Okey. Jadi insya-Allah pada malam yang mulia ni, insya-Allah saya berkenanlah saya memilihlah tajuk satu sosok peribadi yang sangat luar biasa hebatlah, kan? Iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga bagaimana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah ni, kalau kita tengok kan sangat mendalam. Bila dengar daripada ustaz-ustaz ke ustazah ke kan, daripada media sosial, dan bila merujuk kepada sumber-sumber yang sahih, kitab sirah yang sahih lah, bukan pada Wikipedia yang biasa-biasa saja. Kitab sirah yang sahih ni memang boleh menitiskan air mata kan. Sebab subhanallah kita kita akan terpegunlah dengan apa orang panggil luar biasanya peribadi Sayyidatina Khadijah ni. Dan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min nisa'il alamin arba'un. Maryam bint Imran,
wa Asiyah imratu Fir'aun wa Khadijah bint Khuwailid wa Fatimah bint Muhammad. Okey. Jadi ini daripada riwayat yang sahih lah, yang daripada ada riwayat Ahmad, ada riwayat Tirmizi. Jadi insya-Allah terjemahan kepada hadis tadi tu ini kira bukan ulama biasa-biasa ataupun ulama yang cakap, tapi memang hadis, memang hadis yang sahih. Rasulullah berkata ada 4 wanita terbaik di muka bumi ini. Yang pertama Maryam bin Imran, Maryam ibunya Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, alaihi salam. Yang kedua Asiyah, Asiyah imra'ah Fir'aun. Maksudnya Asiyah isterinya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, dan juga Fatimah bint Muhammad. Maksudnya Khadijah dan juga Fatimah ni anak beranak. Mak dengan anak dikategorikan sebagai wanita terbaik di sisi Allah SWT di muka bumi ini kan. Subhanallah. Kira ni apa orang panggil, kalau berjuta-juta manusia kan, daripada awal kehidupan hingga ke akhir kehidupan pun empat ini wanita terbaik ni memang kita perlu jadikan teladan. Kalau kalau siswi-siswi kan, jadikanlah mereka ni 4 teladan terbaik. Kalau ibu-ibu kan, yang ada kat sini ibu-ibu pun jadikanlah mereka ni 4 teladan yang terbaik. Dan kalau kita ada anak-anak perempuan, didiklah mereka untuk menjadi seperti 4 wanita terbaik ni kan. Kalau tak dapat semua pun kita usaha dulu kan. Usaha maksudnya bukan jadikan orang lain dulu. Jadikan 4 model ni yang mana Rasulullah sini sebut. Jadi Nafisah pula, Khadijah ni nama dia penuh dia apa? Okey. Dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, Nafisah binti Mun'ah berkata, nama Khadijah ialah nama full name. Full name Khadijah tu apa? Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Khadijah ni dalam kitab tu dia digambarkan sebagai seorang wanita yang cekap, yang cekal dan terhormat. Di samping dia ni salah wanita yang, kenapa dia cakap-cekap? Kalau bahasa Arab dia disebut jaldatan syarifatan hazimatan. Cekap, cekal, terhormat. Macam polis lah pula kan, cekap-cekap ni. Tapi sebenarnya kenapa cekap? Sebab kita tengok bila Rasulullah SAW balik dalam keadaan terketar-ketar kan, bila menerima wahyu, berjumpa dengan Jibril pada malam turunnya surah Al-Alaq tu, baginda balik dalam keadaan terketar-ketar, takut-takut kan. Jadi apa yang Khadijah buat? Khadijah terus selimutkan Rasulullah kan, tak banyak tanya, terus dia boleh tangkap terus apa yang suami dia nak, apa keperluan suami dia masa tu kan. Sebab itulah ulama sebut jaldatan syarifatan, syarifah maksudnya terhormat. Ini sedikit sebanyak kira macam biodata lah Khadijah kan. Kalau kita tengok ummahatul mukminin kita ramai. Ummahat ni apa? Ummahat ni jamak kepada ummun kan. Jadi Khadijah adalah salah satu ibu-ibu kita, bonda kita. Kalau dekat FSU tu bonda kita ada Dr. Syahirah, kita ada Dr. Nid Salida sebagai dekan dan orang-orang yang senior-senior kan. Tapi kalau kat pusat Islam Dr. Fatimah kan, yang lead kan. Jadi bonda kan. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin pula, siapa bonda kita? Inilah ummahatul mukminin inilah. Isteri-isteri para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah yang paling atas lah, sebab dia adalah isteri yang pertama dan yang paling terbaik. Okey. Dan kalau kita tengok keturunan Khadijah ni, dia datang dari keturunan yang mulia. Dia datang dari keturunan yang mulia dan banyak harta. Dia memang bangsawan, hartawan, semua lagi lah wan-wan kan. Setiap lelaki daripada kaum dia tu memang sangat berhajat pada nak kahwin lah, nak mengahwini Khadijah ni. Sebab Khadijah ni dia seorang wanita yang ada package lengkap. Maksudnya cantik, lemah lembut, cekap, cekal, bijak, semua tu kan. Tapi semua yang meminang dia, yang merisik Khadijah, semua Khadijah tolak.
Khadijah memang ada anak sebelum tu hasil daripada suami sebelum tu, tetapi bercerai. Dan bila bercerai tu maksudnya dia ada anak lah, maksudnya ada anak lah. Okey. Jadi maksudnya lelaki-lelaki ni memang tak putus-putus meminang dia. Setiap kali kata dia reject, tersebar Khadijah tolak macam tu kan. Jadi satu ketika Nafisah tadi tu kan saya baca daripada kitab saya cakap kitab Tabaqat Kubra, Nafisah binti Mun'ah dia sebut satu hari Khadijah dia datang kepadaku kan, maksudnya Khadijah berbincang lah dengan Nafisah ni. Dia kata suatu ketika beliau mengutusku sebagai perisik. Okey. Jadi bila berbincang kata sebab tersebar yang ada seorang lelaki yang sangat amanah, yang sangat jujur, yang sangat berakhlak mulia. Maksudnya Khadijah nak jadikan lelaki itu yang amanah itu sebagai pekerja dia. Jadi Nafisah ni lah yang pergi tengok, maksudnya selepas mereka bekerjasama dalam satu, maksudnya bila dia dah utus seorang pembantu dia untuk bekerja, yang itu Ummu Aiman tu kan, Maisarah tu bekerja dengan Rasulullah, dihantar Ummu Aiman dan juga Nabi Muhammad SAW pergi berniaga ke satu tempat. Jadi dia nampaklah peribadi Rasulullah ni, jadi Maisarah pun ceritalah, oh betul lah dia ni seorang lelaki yang sangat jujur, yang sangat amanah dan sebagainya, berakhlak mulia. Jadi Khadijah mula jatuh hati. Dia jatuh cintalah dengan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada starting point itu Khadijah mengutuskan Nafisah. Nafisah pula tadi tu Maisarah. Maisarah tu yang pergi bekerja berniaga dengan Nabi Muhammad. Jadi Nafisah ni pula seorang perempuan yang Khadijah utuskan untuk bertanya dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafisah tanya, kenapa awak tak berkahwin lagi? Dalam bahasa Arab lah kan, kenapa kamu tak berkahwin lagi? Jadi Rasulullah cakap, saya belum cukup harta lah nak berkahwin. Sebab Rasulullah ni sangat humble lah kan, saya tak cukup harta lah nak berkahwin lagi. Jadi Nafisah kata, kalau awak tak perlu sediakan semua tu, harta, duit semua tu, sudi tak kalau ada seorang wanita yang cantik, yang berharta, yang terhormat, semua tu ada kan, setaraf keturunan semua tu, awak nak tak? Jadi Rasulullah tanya, siapakah wanita itu? Bayangkan seorang perempuan bertanya, maksudnya dengan utusan lah, bukan dia sendiri yang bertanya kan, dia dengan utusan tu dia bertanya. Jadi pada waktu ini Rasulullah berumur 25 tahun kan, dan Nafisah menjawab Khadijah. Jadi Rasulullah terus cakap, bagaimana saya nak buat macam tu kan? Rasulullah macam mana nak buat macam tu kan? Nak mengahwini seorang wanita yang macam tu macam mana kan? Yang hebat, yang banyak harta tu. Lepas tu Nafisah kata, serahkan kepada saya. Jadi baginda menjawab, saya setuju. Selepas itu pulanglah Nafisah tu, pulang cakap ke Khadijah. Khadijah pun gembiralah dengan keputusan Rasulullah SAW, dan dalam masa yang sama berlangsunglah perkahwinan mereka berdua, iaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita dengan Rasulullah dengan Khadijah, Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kisah ini bolehlah antum semua peserta, pendengar, siswa-siswi semua dapatkan. Buku ni sangat baguslah, Asam Garam Romantiknya Rumah Tangga Nabi. Dalam ni dia merujuk kepada kitab-kitab turas lah, kitab-kitab yang sahih insya-Allah. Jadi apa yang saya nak cakap adalah dia sebenarnya ada hikmah, ada pengajaran, ada lessons yang kita boleh ambil daripada sebuah kisah cinta ini. Yang bermula dengan Khadijah merisik dengan menggunakan pembantu peribadi dia. Sebelum tu dia risik Maisarah berniaga dengan Rasulullah. Apa tu kan? Maksudnya yang kita boleh extract daripada episod itu apa? Yang pertama, tak salah kalau perempuan
nak memulakan usaha pernikahan. Tapi itulah, kalau macam siswi-siswi kita tu, kalau macam sekarang nak belajar, fokus belajar dulu kan. Tapi ialah kalau ada macam ada kawan-kawan saya dulu masa belajar tahun 1 dah berkahwin atas urusan keluarga, macam atas susunan keluarga. Tapi mereka skor lah. Mereka skor belajar, maksudnya tidak meninggalkan pelajaran. Alhamdulillah kita tengok kan mereka punya susunan tu. Jadi bagi yang rasa tak mampu lagi, jangan mulakan dulu kan, macam tu. Cuma kita kena tahu macam mana kita nak urus perasaan tu. Bila kita bergelar siswa-siswi ni, memang hormon-hormon tu akan ada lah. Memang saya pun tak nafikan, sebab itu fitrah, kita suka kepada orang, kita mula rasa minat pada orang kan. Memang inilah waktu dia yang paling kita mula nak cari someone lah kan. Tapi macam mana kita uruskan perasaan tu, dalam masa yang sama kita nak belajar. Kita ada impian ayah ibu, kita ada harapan ayah ibu kita kan. Jadi macam mana kita nak balancekan macam tu. Jadi kalau macam tengok Khadijah ni, maksudnya dia menghantar orang tengah. Maksudnya tidak ada couple-couple lah. Tidak ada couple-couple nak jumpa sana sini. Sekarang ni mungkin tak jumpa lah kan. Sebab apa? Sebab kena jaga SOP dan sebagainya. Tapi mungkin ada cara lain yang kita boleh terjebak kan. Macam contohnya kita hubungi dengan phone ke, berjaga-jaga dan ala kadar lah. Berjaga-jaga dan ala kadar. Janganlah terlalu menjerumuskan diri ke arah itu sehingga mengorbankan pengajian kita kan. Tapi dalam masa yang sama kita dalam masa nak mencari seseorang tu menjadi pasangan kita, kita utamakan untuk menjadi dulu. Menjadi sebelum mencari. Menjadi apa? Menjadi seorang kualiti, seseorang yang ada kualiti hebat seperti Khadijah ni. Itu yang utama. Yang kedua, pilih pasangan kerana akhlak kan. Maksudnya tengok Rasulullah kan, kita tengok Rasulullah berperibadi baik, akhlak baik, jujur, amanah, sehingga semua orang jadi buah mulut. Jadi buah mulut masyarakat pada waktu tu, kaum kabilah Arab masa tu, kaum Quraisy dekat Makkah tu. Dan bila jadi buah mulut tu sampai ke Khadijah. Khadijah pula pilih berdasarkan akhlak juga. Bukan berdasarkan benda-benda lain dulu kan. Dan yang seterusnya, di sini dia kata Sayyidatina Khadijah ialah model bagi muslimah berkerjaya dan berdikari. Walaupun serba-serbi ada, beliau tetap berusaha melengkapkan hidup dengan bersuami. Tak apalah insya-Allah lah yang tu memanglah fitrah kita kan. Berpasangan ni memang fitrah seorang manusia lah. Jadi insya-Allah saya nak bacakan satu ayat Al-Quran iaitu surah Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Okey, makna dia sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Wudda. Wadud. Kalau kita tengok dalam Asmaul Husna ada satu nama Ya Wadud. Apa makna wadud dan juga wudda tadi tu? Dia datang daripada satu rangkai iaitu maksudnya kasih sayang, berkasih sayang. Jadi orang-orang yang beriman ni dan mengerjakan kebaikan ni, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi kalau nak rasa nak orang sayang kita, orang kasih kat kita, sebutlah nama Allah Ya Wadud kan. Jarang kita sebut nama Allah Ya Wadud ni kan. Jadi kok-koklah ada kan orang nak sebut Ya Wadud kan. Jadi orang boleh rasa suka dengan kita, orang boleh sayang dengan kita. Kita menggunakan nama Allah tu kan. Kita menyebut, kita berzikir dengan nama Allah tu. Okey. Jadi ayat ini jugalah yang mengikat antara cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Khadijah. Maksudnya mereka lah orang yang berbuat kebaikan dan mereka lah orang yang
beramal soleh. Jadi Allah wujudkan rasa cinta, rasa kasih dalam hati-hati orang yang beriman dan beramal soleh ni. Okey. Jadi kalau kita nak ramai follower, ramai semua ada IG, ada TikTok kan, sebut banyak ya wadud, ramailah follower kita. Tiba-tiba tengok ramainya follower kita. Apa rahsia? Sebut ya wadud. Okey. Sajalah tu. Okey. Jadi insya-Allah seterusnya kita tengok lagi kan. Tadi tu saya cerita pasal biodata ataupun macam mana Rasulullah SAW dan Khadijah bersatu dalam satu rumah tangga. Okey, macam mana pula cinta mereka? Macam mana pula suasana dalam rumah tangga mereka? Macam mana kan? Yang menyebabkan dalamnya cinta Rasulullah SAW terhadap Khadijah. Okey, kalau kita tengok ada satu ayat dalam Al-Quran kan, dalam surah An-Nisa kan, lan tastati an tadkhulu bainan nisa walau harastum ta'dilu, lan tastati an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu, Allah SWT berkata, kamu tak akan mampu untuk berlaku adil di antara wanita itu walaupun kamu cuba berusaha. Ini datangnya selepas ayat wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatum wa in khiftum alla ta'dilu kan. Maksudnya Allah sebut apa ta'dilu kat situ? Jika kamu tidak mampu, kamu rasa takut tak mampu nak berlaku adil apabila kamu berkahwin 3-4 kan, 2-3-4 tu, maka cukuplah dengan seorang. Jadi datang lagi ayat selepas itu, Allah kata kerana kamu tak akan mampu untuk berlaku adil. Takkan mampu, Allah dah cakap takkan mampu berlaku adil walaupun kamu berusaha. Okey, dalam konteks ayat ni 2 kali Allah ulang pasal adil. Adil yang pertama wa in khiftum alla ta'dilu. Maksudnya kalau kamu takut tak mampu nak berlaku adil. Adil yang pertama ulama mentafsirkan adalah berdasarkan nafkah. Maksudnya kalau kamu tak mampu nak berlaku adil dari segi pembahagian nafkah tu, betterlah kamu kekal dengan satu kan. Selepas itu datang lagi, kamu takkan mampu berlaku adil. Kenapa Allah kata lantas tati'an ta'dilu kat situ? Ta'dilu kat sini bukan nafkah, kat sini ulama mentafsirkan dari segi feeling, emotion, perasaan kan, perasaan. Kalau ada ramai pun, even Nabi pun, yang paling Rasulullah ingatnya adalah Khadijah. Jadi nak cakapnya apa? Sehingga dalam kisah rumah tangga Rasulullah dengan banyak 9 orang isteri kan, boleh tengok baca dalam kisahnya Asam Garam Rumah Tangga Nabi ni yang ditulis oleh kawan saya sendiri sebenarnya, Luqman Makhtar, masa UIA, ex UIA juga adalah. Beliau datangkan kat sini, maksudnya dari segi hadis-hadis dan juga ayat Quran yang sahih lah, insya-Allah. Jadi kenapa Rasulullah masih begitu dalam mencintai Sayyidatina Khadijah berbanding isteri-isteri yang lain? Kenapa? Kita tidak mengatakan Rasulullah Aisyah tak bagus kan, Sa'udah bin Zam'ah tak bagus. Kita tak cakap macam tu. Hafsah tak bagus, Zainab Al-Jahsy tak, sebab semua tu ada kekuatan masing-masing. Zainabnya dengan kekuatan beribadah dan bersedekah, Hafsahnya dengan kekuatan berpuasa dan bersedekah kan, beribadah. Dah ceraikan Hafsah, turun wahyu, Rasulullah dapat wahyu, rujuk balik dengan Hafsah kerana Hafsah kaki ibadah. Paling kuat ibadah Hafsah lah, anaknya Umar. Dengan Aisyah pun kan, banyak kita dengar kisah-kisah Aisyah cemburu dan sebagainya tu. Kita bukan menafikan keunggulan dan juga kepribadian setiap ummahatul mukminin yang lain. Tapi setiap ummahatul mukminin tu ada hebatnya pada tempat yang berbeza-beza. Cuma Khadijah ni yang paling Rasulullah ingat sampailah berusia kan. Okey. Apa rahsia Khadijah sampai tahap Rasulullah ni bila Khadijah dah meninggal pun Rasulullah masih lagi sebut-sebut nama Khadijah sampai Aisyah jealous, Aisyah cemburu kan. Apa rahsia Khadijah? Ada beberapa rahsia yang saya akan datangkan dalam bentuk cerita
Okey, yang pertama. Risau juga takut ada yang mengantuk. Apalah Ustazah ni duk cakap-cakap ni kan. Okey. Saya datangkan dalam bentuk cerita Okey. Yang pertama, satu hari ada seseorang wanita lah datang kan. Seorang wanita datang sebut salam lah, Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Jadi terus Rasulullah bangun, bukakan pintu. Rasulullah terus teringat, oh Halah rupanya. Halah bin Khuwailid datang ke rumah Rasulullah. Terus Rasulullah muliakan dia. Dia ni Halah bin Khuwailid adalah saudara kepada inilah, sebab Khadijah binti Khuwailid, dia ni Halah binti Khuwailid. Adik-beradik Khadijah lah maksudnya kan. Jadi dia kata bila dia tengok Halah ni, cara bagi salam, cara bercakap, terus teringat Khadijah. Jadi nak cakapnya apa? Sampaikan nak cakapnya, kalau kata bahasa kita, ni bahasa kita kan. Ni saudaranya Khadijah ni kan. Sampai Aisyah, Khadijah lagi. Kalau kita bahasa kita macam itulah. Kalau Arab Khadijah macam tu. Khadijah. Kalau Arab macam tu. Kalau kita ni, kita cakap apa bahasa kita? Khadijah lagi. Macam itulah kan. Sampai Aisyah cakap, kenapa kamu masih lagi menyebut tentang wanita tua itu kan? Kenapa? Jadi awak masih ni saya datangkan daripada hadis juga. Sayyidatina Aisyah bercerita dia kata, jadi Sayyidatina Aisyah dia cemburu dan terus berkata, awak masih teringat dengan orang tua Quraisy yang sudah merah rahangnya, yang telah lama mati? Allah sudah gantikan untuk awak dengan orang yang lebih baik darinya. Daripada riwayat Al-Bukhari. Siapa-siapa nak cari riwayat Bukhari. Okey. Jadi Rasulullah terus merah muka dia, menahan marah kan. Menahan marah kerana Aisyah berkata demikian kan. Bila Halah datang tu dia Rasulullah sebut ni Khadijah punya adik. Jadi bila Rasulullah sebut Aisyah jadi cemburu kan. Jadi bila ni Rasulullah cakaplah Allah belum menggantikan Rasulullah cakap Allah belum menggantikan untuk saya dengan orang yang lebih baik daripada Khadijah. Okey. Dia beriman kepada saya saat orang lain ingkar. Dia membenarkan saya saat orang lain mendustakan saya. Dia merelakan hartanya untuk saya saat orang lain enggan. Dan Allah mengurniai saya anak-anaknya sementara dia tidak memberikan saya dari isteri-isteri yang lain. Ini riwayat Ahmad. Jadi saya mula-mula baca tadi memang menangis-nangis lah kan. Sebab ni kena kontrol sikit lah kan. Kalau tak berlaku lah ceramah tak berakhir lah ceramah malam ni duk menangis je. Okey. Jadi itu yang pertama. Bila datang Halah bin Khuwailid, tergambar di situ satu dialog lah antara Aisyah dan juga Rasulullah. Yang kedua datangnya anak, seperti ayat tadi tu dia kata datangnya anak Rasulullah ni, datangnya zuriat daripada Khadijah radhiyallahu anha sahaja. Siapa? Ada berapa orang anak Nabi? Kita ada berapa orang anak Nabi? Anak Nabi kita ada 7 orang Ini budak tadika pun ingat kan. Kita takkan tak ingat 7 orang kan. Jadi yang pertama Qasim. Sebab tu Rasulullah juga dikenali dengan gelaran Abul Qasim. Abul Qasim, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ibrahim dan juga Fatimah. Tapi kedua-dua anak lelaki baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal sewaktu kecil. Dan seterusnya itu cinta yang Rasulullah maksudnya dapat daripada Khadijah. Yang ketiga diriwayatkan bila mana datangnya Islam, bila Rasulullah mula menyebarkan Islam secara terang-terangan. Jadi anak baginda sallallahu alaihi wasallam Zainab, suami kepada Zainab ni dia tidak Muslim lagi pada waktu itu. Jadi Zainab ni menghadap Rasulullah dengan
dengan ayat macam ni. Ya Rasulullah, aku ingin menebus suamiku yang ditawan. Sebab suaminya Zainab ni ditawan oleh orang Islam. Sebab dia still kafir. Jadi Zainab ni macam mana seorang isteri kan, kalau yang dah berkahwin tu ialah suami kita kan, walaupun dia dah berlainan tu masih lagi ada rasa sayang tu kan. Jadi Zainab nak tebus. Jadi Rasulullah tanya, dia tak sebut ya abati ke ya abi ke, tak sebut sebab dia sebut ya Rasulullah. Jadi Rasulullah tanya, dengan apa kamu nak tebus? Jadi Zainab tunjuk dengan kalungnya Khadijah. Jadi bila Rasulullah tengok tu, terus Rasulullah tertunduk dan menangis. Rasulullah terus teringat memori, nostalgia, kenangan-kenangan, semualah. Kalau kita lah suami dan isteri ni, barang-barang suami kan, songkok suami, kepiah suami, mesti kita akan ada dia punya bau, dia punya itulah kan, sentuhan itulah. Jadi begitu juga Rasulullah, bila tengok kalung tu terus Rasulullah menangis dan Rasulullah minta izin para sahabat, bolehkah jika kita bebaskan suaminya Zainab ini tanpa sebarang tebusan, kerana Rasulullah tidak mahu kalung itu bila dilelong, maksudnya kalung Khadijah tu akan dilelong. Rasulullah tak mahu macam tu, dan akhirnya para sahabat bersetuju dan suaminya Zainab itu dilepaskan. Jadi kita dapat lihatlah betapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintalah, begitu teringatkan Nabi Muhammad, Khadijah alaihi salam. Okey, yang keempat, kita tengok lagi apa kisah yang menyebabkan Rasulullah ini, kita kata Rasulullah ni betul-betul deep lah, maksudnya sangat cinta, sangat mendalam pecintanya kepada Ummul Mukminin Khadijah. Okey, ini pula sewaktu Fathu Makkah. Sewaktu Fathu Makkah ni apa? Salah satu perang dalam Islam. Sebenarnya dia bukan perang pun. Sebab apa? Tidak berakhir dengan pembunuhan ataupun darah tumpah, tak berakhir macam itulah. Sebab Fathu Makkah ni lebih kepada pembebasan Makkah masa tu. Orang Islam sudah kuat. Rasulullah masuk di segenap penjuru Mekah tu, dah atur strategi kan. Jadi bila masuk tu, semua orang-orang di dalamnya yang belum kafir ni dah tak boleh nak lari kan. Mereka masuk dalam rumah mereka. Ataupun Rasulullah kata barang siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan akan selamat. Jadi masuk rumah Abu Sufyan pun selamat, masuk rumah sendiri pun selamat. Jadi tidak berlakulah sebarang pertumpahan darah pada waktu Fathu Makkah. Okey, jadi selepas Kaabah dibersihkan daripada berhala-berhala kan, para sahabat masuk dalam Kaabah, bersihkan, keluarkan semua berhala-berhala daripada Kaabah tu. Jadi terbebaslah Mekah daripada cengkaman Quraisy ataupun kencengkaman musyrikin Quraisy pada waktu tu. Jadi semua sahabat balik ke rumah masing-masing. Macam kita, kampung kita kan, kampung kita, kita kena berhijrah. Kita cuba letakkan diri kita pada kedudukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kena keluar daripada kampung dia. Dan macam kita lah, kita kena keluar daripada rumah kita. Penjajah datang, kita kena keluar. Kita rindu tak rumah kita? Kita rindu kan kampung kita kan? Sekarang siswa-siswi berada di hometown masing-masing. Di kampung masing-masing kan? Bayangkan ada penjajah datang halau kita. Rindu tak nak balik rumah yang tempat daripada kecil membesar kan, daripada baby kita di situlah kita bergaduh adik-beradik kita, di situlah kita makan dengan keluarga kita, di situlah kita bermain. Rindu tak? Rindu kan? Seperti itu jugalah para sahabat, Uthman, Umar, Ali semua pergi ke rumah masing-masing. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana? Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke rumahnya. Baginda pergi ke kubur makamnya Sayyidatina Khadijah. Dan bila dia pergi ke kubur Sayyidatina Khadijah, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah duduk di kuburan dan Rasulullah menangis.
Ni daripada Sirah Ibnu Hisham, kitab Sirah Ibnu Hisham, dengan kata-kata seperti ya Khadijah sadaqti, ya Khadijah sadaqti, Khadijah betul lah apa yang awak cakap, betul lah apa yang awak cakap. Apa maksud Rasulullah? Di sini subhanallah, seorang suami, itulah. Saya ni tak boleh bercakap banyak sangat kalau bab-bab sensitif ni saya jadi nak mudahlah nak hujannya kan. Okey, kontrol. Okey. Jadi suaminya Rasulullah pergi ke makam Khadijah dan usap kuburan Khadijah dan berkata, ya Khadijah betul lah kamu. Apa maksud betul tu? Betul tu pada pujukan dan juga motivasi yang Khadijah pernah bagi kepada dia dulu sewaktu di awal-awal dakwah, seawal-awal dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah Khadijah kata, insya-Allah Allah akan menangkan agama ini. Allah akan bagi kemenangan kepada orang Islam. Jadi kata Khadijah ni, bayangkan walaupun Khadijah alaihissalam sudah meninggal dunia, tapi Rasulullah sepanjang hidup dia tu, selepas berhijrah dah berkahwin dengan ummahatul mukminin yang lain, tapi masih lagi Rasulullah ingat kata-kata Khadijah, Allah akan menangkan agama ini kan. Jadi bila dia pergi ke kuburan, dia usap kuburan tu, dia kata ya Khadijah sadaqti, seolah-olah dia bercakap dengan isterinya yang sudah meninggal tu kan. Jadi alhamdulillah, kita sangat jelas kat sini kan, di awal dakwah yang mana Rasulullah sangat perlukan support, Rasulullah sangat perlukan sokongan, isteri yang main keperanan. Jadi siswi-siswi yang ada yang menonton sekarang ni ambil panduan kan. Bukan nak cakap walaupun tak berkahwin lagi dan juga yang sudah berkahwin lah kan, staf-staf yang menyaksikan pun, yang sudah berkahwin pun, kita sebagai wanita persiapkan diri kita menjadi seorang wanita, seorang siswi yang boleh support orang lain. Macam mana kita nak siswi mungkin bertanya, macam mana aku nak support, kita tak ada suami lagi, support kawan kita dulu. Kita support kawan kita, tunjukkan caring kita, motivasi kawan kita yang dalam tengah down ke tengah sedih kan. Kita punya attitude pada waktu itu, dia akan terbawa-bawa ke alam rumah tangga. Kalau kita nak letak kau lah, itu masalah kau, itu dia tidak menggambarkan kita seorang muslimah yang kawan yang baik, muslimah yang baik. Jadi nak cakapnya begitu Khadijah dicintai oleh Rasulullah sehingga kan pada Fathu Mekah, baginda pergi lagi ke makam. Kalau hari ni ada je suami yang kematian isteri, tak pernah pun teringat dah isteri yang yang first dulu meninggal, dah kahwin isteri lain, dah tak nak ingat dah, yang sedih-sedih tu tak nak ingat dah. Tapi Rasulullah tunjuk sunnah di sini. Tunjuk sunnah, apa sahaja Rasulullah senyum, Rasulullah pergi ke kuburan, Rasulullah tidur, Rasulullah sikat rambut, semua tu sunnah. Rasulullah marah pun sunnah. Kan? Jadi ketika mana apa yang Rasulullah buat itu adalah sunnah kan. Jadi memang kita kalau para suami yang sudah kematian isteri bolehlah mencontohi Rasulullah di situ kan. Masih lagi ingat, maksudnya walaupun isterinya sudah tiada, tapi masih lagi pergi ke kuburan, mengimbau kembali pengorbanan yang isteri dia sanggup hidup bersama dia kan. Di waktu-waktu susah, sewaktu susah. Sebab kahwin ni bukan senang, kahwin bukan senang, siswa-siswi kita banyak. Memanglah mula-mula minggu pertama, minggu kedua tu kita nampak macam rainbow unicorn, bunga-bunga semua tu kan. Tapi selepas 2 minggu tu akan terbongkarlah yang busuk-busuknya, yang masalah-masalahnya, di situ mula teruji. Jadi sebab itulah sebelum belum berani masuk ke alam rumah tangga, persiapkan diri dulu sebagai seorang super parenting. Super parenting dan juga super super couple yang boleh support
pasangan kita kalau pasangan sedang down dan sebagainya. Okey, seterusnya itu berkenaan dengan Fathu Mekah. Saya ada beberapa minit lagi. Tengok jam juga ni. Okey, ada 15 minit lagi insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Seterusnya kita tengok kisah seterusnya apa yang membuatkan Rasulullah ni begitu cinta dengan Rasulullah dengan Khadijah. Saya ni asyik tersasul iaitu kisah bila mana turunnya surah Al-Alaq. Ini semua orang tahu kan. Bila mana turunnya surah Al-Alaq, Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan terketar-ketar, dalam keadaan takut kerana telah berjumpa malaikat. Di Gua Hira kan, Jabalun Nur, di Bukit Nur di Gua Hira. Okey, sekarang kita bayangkan kita dalam satu gua, tiba-tiba datang satu makhluk. Kita tak pernah tengok makhluk tu. Tiba-tiba datang suruh kita baca. Kita sekarang boleh baca tak apalah. Pada waktu tu membaca ni bukan satu kewajipan lah. Ada certain orang sahaja yang boleh membaca. Tapi dengan mukjizat Rasulullah, sebelum tu Rasulullah kata aku tidak ma ana biqari. Apa maksud ma ana biqari? Aku tidak pandai membaca. Jadi malaikat kata lagi, baca. Nak baca tak boleh nak baca. Jadi Rasulullah pun ikut malaikat setelah disuruh oleh malaikat Jibril, ikut aku membaca kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Jadi subhanallah, surah ini jugalah surah yang pertama yang menjadi sebenarnya menjadi falsafah kita lah. Para siswa-siswi kan, para pengkaji-pengkaji di universiti ni, Iqra, bacalah kan. Kalau tak baca macam mana nak jadi mahasiswa-mahasiswi kan. Dia jadi orang-orang biasa je lah. Sebab kita di universiti, beza kita dengan orang biasa, kita kena mengkaji, kita kena membaca. Jadi meneruskan kisah tadi, Nabi pulang dalam keadaan hatinya bergementar menemui isterinya Khadijah binti Khuwailid, lalu berkata, zammiluni selimutkan aku kan. Jadi Khadijah tanpa bercakap panjang, dia tanpa bertanya banyak lah, terus ambil selimut, terus peluk Rasulullah, bawa masuk, terus baringkan. Rasulullah baringkan. Tapi cuba kita kan, pada hari ni kalau suami balik pukul 3 pagi terketar-ketar. Jadi apa kita tanya, abang dari mana? Kenapa macam ni? Kita pula yang macam menggelabah kan. Jadi nak cakapnya, itulah yang kata Khadijah ni wanita yang cekap. Dia cepat baca, dia cekal. Jadi bila mana jadi macam ni, Khadijah menyelimuti Rasulullah, mengamankan Rasulullah, melegakan Rasulullah dulu, tak tanya banyak. Jangan tanya banyak. Kalau suami kita tengah ini boleh diambil lah panduan oleh siswi-siswi sekalian lah kan. Bila mana suami tengah rushing ataupun tengah pening kepala, jangan banyak-banyak tanyalah. Memang akan meletup lah itu. Jadi ikut je waktu tu kan. Ikut je keadaan masa tu. Jadi okey. Jadi bila mana Khadijah ni bersikap demikian, iaitu bersikap cepat baca, okey, kena legakan dulu, amankan dulu Rasulullah. Jadi sebenarnya ulama kita mengekstrak mengambil input daripada itu, seperti ulama-ulama dakwah kan, mereka mengambil input bahawa sosok-sosok yang sosok peribadi yang ada attitude seperti Khadijah inilah yang diperlukan oleh rumah-rumah yang ada yang suaminya seorang pendakwah, suami yang bekerja untuk ummah, yang sibuk yang bekerja untuk ummah, yang bersibuk berdakwah. Kalau kata bukan berdakwah pun maksudnya bekerja seperti biasa. Setiap rumah, setiap suami dia nak yang macam tu. Isteri yang boleh menenangkan dia, yang boleh melegakan dia bila mana dia rasa serabut, dia rasa takut, dia rasa ada masalah. Kadang tu tak payah nak bermotivasi sangat kepada suami pun. Cukup bila suami cakap tu kita dengar. Jadi pendengar yang setia kan. Jangan kita pula yang bercakap lebih pada tu, suami tak boleh nak cakap apa-apa. Suami tu
tuntut mulut. Ada juga pasangan macam tu kan. Suami cakap sebutir perkataan keluar, 10 isteri 10 patah, 100 patah isteri jawab kan. Sebab kita orang perempuan memang dibekalkan dengan kekuatan itu kan, kekuatan mulut ni. Jadi beringatlah sewaktu pasangan kita dalam keadaan tidak tentu hala ataupun rasa macam tidak tenang kan, rasa sarabut, kita jangan banyak cakap dan kita jadi pendengar yang setia. Okey. Dan seterusnya Jibril alaihissalam pun Jibril ni malaikat pun kagum dengan Khadijah. Jadi ini juga yang menambahkan lagi rasa cinta Rasulullah terhadap Khadijah. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Hurairah berkata, pernah Jibril datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, Khadijah nanti akan datang sambil membawa sebekas lauk makanan dan minuman. Ini di gua Hira. Apabila dia datang kepada kamu nanti, sampaikan salam dari Tuhannya dan daripada aku juga kepadanya. Ya Allah, kan? Allah bagi salam, Assalamualaikum kat kita. Apa kita rasa? Allahu Akbar. Dan juga malaikat Jibril pun nak bagi salam juga kat Khadijah. Jadi, kita sama-sama lah menginsafi diri kita. Setakat mana dah kita hari ni menjadi seorang isteri dan juga bakal menjadi seorang isteri, kan? Setakat mana dah kita? Kenapa sampai Jibril dengan Allah ni turunkan maksudnya bagi salam tu? Kenapa? Kerana dia ada satu sebab, iaitu kerana wafatnya Rasulullah. Bukan wafat. Nukuk bahasa Arab ni wafat alif hamzah. Apa maksud wafat? Maksudnya loyalty. Loyal, setia. Kan? Taatnya Khadijah kepada suami dia ni, baginda sallallahu alaihi wasallam, sampai tahap Allah dan juga Jibril kagum dengan peribadi Khadijah. Allahu Akbar. Kan? Kita hari ni kadang tu kita tersilap. Tertambah bagi yang pasangan suami isteri yang bekerja dalam satu tempat, dalam mesyuarat gonggang bergaduh-gaduh gini kan. Jadi kadang kita kita terlepas pandang lah benda tu kan. Kita terlepas pandang. Jadi sambungan daripada hadis tu, gembirakannya bahawa dia di syurga nanti akan mendapat sebuah rumah yang dibuat dari mutiara. Allahu Akbar. Yang di dalamnya nanti tiada langsung hingar-bingar maupun penat lelah. Allahu Akbar. Kalau kita tahu kan dunia ni tempat kita berpenat lelah. Darul imtihan, apa maksud dia? Rumah ujian. Dunia ni rumah ujian. Selagi kita tak mati, selagi itulah ujian pun takkan mati. Bukan kata ujian dekat universiti saja, ujian kehidupan ni pun ada kan. Jadi nak cakapnya, Allahu Akbar. Macam mana tu kalau ada malaikat datang terus cakap, nanti di syurga dia akan dapat satu rumah. Kita ni masuk syurga pun tak tahu dapat ke tak ni. Tapi di sana Khadijah dengan wafatnya dia, loyalnya dia pada suami dia ni, Allah sediakan dah rumah yang bertahtakan mutiara kan. Allahu Akbar. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada kisah ini ialah senang susahnya pasangan suami kita kita loyal lah. Maksudnya jangan tinggal. Jangan cerita dekat orang lain. Jangan cerita walaupun dengan mak ayah kita ke kalau kita dah berkahwin kan. Tak payah cerita sebab kalau suami tak suka jangan buat. Suami tak suka kita kata tak ada duit lah sekarang. Jangan sebut. Tak ada kredit sekarang, tak ada kredit. Tak ada kredit dah kan, internet dah sekarang. Tayar kereta tak repair lagi. Suami tak suka dengar yang tu. Suami rasa macam dia ni rasa tak berguna. Kita jangan sebut benda tu kan. Seterusnya yang last sekali saya cakap yang last sekali, kiranya Khadijah ni baginda hidup Khadijah radhiyallahu anha hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman boikot. Bila mana di zaman boikot tu selama 3 tahun, Khadijah terus support. Khadijah ni kita tahu dia sangat kaya, seorang businesswoman yang sangat
popular, sangat popular dan sangat banyak harta, ada nama, pangkat, memang terhormat lah Khadijah ni kan. Jadi Khadijah ni walaupun dalam boikot tu, dia terus bagi semua harta-harta dia, sehingga dia kata kalau aku boleh bagi tulang-tulang aku untuk Islam, aku akan bagi kan. Tengok betapanya, ya Allah, betapanya loyal Khadijah ini kepada Rasulullah. Manakan tidak, Rasulullah masih ingat Khadijah ni, walaupun Khadijah sudah lama tinggalkan dia. Walaupun Khadijah sudah pun berada di alam barzah, tapi Rasulullah pergi usap lagi makam dia kan. Jadi nak cakapnya bila Khadijah maksudnya bila berakhirnya zaman boikot itu, bila mana boikot tu Khadijah bagi seluruh support dia kan. Jadi bila berakhirnya zaman boikot itu, Khadijah sakit tenat. Khadijah sakit tenat. Dan walaupun dalam keadaan sakit tenat, masih lagi Khadijah persiapkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya para pendengar sekalian, meskipun dalam keadaan sakit tenat, kita orang perempuan ni memanglah kan, kita kadang tu kita nak cuba yang terbaik kan, kita buatlah juga kan makanan. Jadi kita niatkan, kalau orang tak cakap terima kasih pun tak apa, Allah tahu, insya-Allah. Jadi Allah titipkan salam dengan kita rasa kagumlah dengan peribadi Khadijah ni, kerana Allah menitipkan salam lah kepada beliau di atas sikap taat dan juga loyalnya beliau kepada suaminya. Dan bila mana dia sakit tenat tu, Allah datang lagi bagi salam. Dan juga Khadijah bila sebut macam tu, bila Rasulullah kata Allah bagi salam lagi kepada kamu, jadi tahulah yang Khadijah akan menghembuskan nafas. Khadijah menangis. Khadijah kata dia memang rindu kan nak jumpa Allah, tapi Khadijah menangis. Khadijah kata dia harus pergi sebelum perjuangan Islam itu berakhir. Itu yang dia buat dia sedih kan. Jadi bila Khadijah meninggal dunia, membuatkan Rasulullah sangat sedih lah, menangis. Setelah beberapa minggu, Abu Talib pula menyusul, kematian Abu Talib dia menyusul, sehingga kan tahun itu Rasulullah sebut tahun contoh yang Khadijah letakkan kepada wanita-wanita yang seluruh dunia lah, seluruh dunia wanita Muslim, ialah taat kepada suami kan, dalam keadaan susah atau senang. Jadi insya-Allah, bukan kata tak boleh nak manja-manja gitu kan, bukan manja, itu lain lah. Manja tu boleh, bukanlah kata kita semua kena buat, suami tak buat kerja, bukan. Nak cakapnya dia ada masa-masa dia, ada waktu dia kita kena manja-manja kan, ada waktu dia kita berdikari, dan sebenarnya berdikari itulah yang membuatkan datangnya sayang. Jadi insya-Allah rasanya cukuplah sekadar itu untuk panduan kita bersama, untuk panduan saya juga sebenarnya yang bercakap ni. Jadi dengan itu saya serahkan semula kepada moderator kita yang disayangi lah, Dr. Syahira. Terima kasih Dr. Zizi. Tak sedar masa sudah berlalu, khayal dan khusyuk kita mendengar kita tentang pengorbanan Sayyidina Khadijah, cinta sejati Rasulullah SAW. Ada satu jenis cinta yang pastinya semua orang mendambakan, bukan tahap cinta monyet atau remaja, bahkan sebuah cinta yang sungguh luar biasa. Itulah cinta Nabi kepada umatnya. Dan kita lihat bagaimana hubungan Nabi Muhammad SAW itu dengan isterinya, dan bagaimana kita kadang-kadang cuba melihat idola-idola lain dalam kehidupan, tetapi susuk sejarah kita, Islam itu sendiri telah memberikan satu kepribadian yang sangat tinggi, iaitu Sayyidina Khadijah sendiri, iaitu cinta sejati Rasulullah SAW. Betapa kita melihat kepada kesetiaan
dan taat setianya yang seperti Ustazah nyatakan tadi, doktor nyatakan tadi, betapa loyalnya Sayyidah Khadijah ini. Dan pastinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang tidak nampak, dia tidak pernah lihat Nabi Muhammad SAW, pastinya kita apa kerinduan kita. Maksudnya Nabi telah curahkan cinta baginda kepada umatnya. Takkan dapat kita membalas budi jasa baginda SAW. Setiap kali terkenang kasih bakti baginda, pastinya air mata pun berlinang kerana hati terharu rindu akan baginda SAW. Untuk seterusnya, doktor, kita akan cuba menjemput para penonton jika ingin menitipkan komen jika ada di ruang Facebook Live yang disediakan. Jika ada komentar ataupun persoalan dalam kita memperingati Siti Sayyidah Khadijah, cinta sejati Rasulullah SAW, kalau kita lihat doktor, sementara kita menunggu soalan-soalan dari ataupun komentar daripada Facebook Live, kita lihat bagaimana pengorbanan Siti Khadijah dalam dakwah sendiri, dalam membantu Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin daripada perspektif doktor sendiri, bagaimanakah cabaran wanita pada masa moden ini, dan melihat kepada Siti Khadijah sebagai model dalam menjalani hidup akhir zaman yang sangat mencabar ini. Mungkin ada beberapa panduan daripada doktor. Jadi insya-Allah bila Dr. Syahirah sebut macam tu, memang saya tergambarlah pada zaman sekarang ni memang kita dihidangkan dengan media sosial, IG, TikTok, apa lagi Facebook ni biasa orang-orang tua-tua kan. IG ni advance sikit, TikTok ni kan budak-budak remaja, WeChat tweet semua tu kan, Twitter. Jadi apapun media, apapun teknologi yang dihidangkan pada kita, kita sebagai seorang muslimah, jagalah identiti kita sebagai seorang muslimah. Walau zaman berubah sekalipun. Dulu zaman tak ada teknologi, tak boleh touch. Sekarang high touch. Kita touch sikit terus je. Zaman akan datang, dikatakan tak ada laptop terus touch macam-macam ni je kan. Walaupun zaman berubah, identiti kita sebagai seorang muslimah, seorang isteri yang solehah, seorang anak perempuan, siswi yang solehah, anak perempuan yang solehah, peganglah pada Quran dan Sunnah. Peganglah kepada kepribadian yang ditonjolkan oleh Ummahatul Mukminin juga para sahabiah. Nescaya kita tak akan terseleweng dari jalan lain. Tengok macam mana bila mana Rasulullah dalam keadaan susah, senang, Sayyidatina Khadijah tetap menemani. Dan juga matanya tidak mencari-cari lelaki-lelaki lain. Kita hari ni diuji dengan macam-macam kan, teknologi yang gini, mungkin kita berbual-bual dengan kawan-kawan lama, boleh menimbulkan cinta-cintaan balik lah apa semua tu kan, walaupun dah ada anak pinak. Tapi sebenarnya bila kita kata kita bawa identiti seorang mukminah yang solehah, kita bawa Allah dalam hati kita, kita bawa Al-Quran dalam hati kita, kita bawa hadis dalam hati kita, kan? Kita tak akan buat seperti itu. Bila kita bekerja pun, kita bekerja secara profesional, secara selamat dan terhormat. Kita hormat dia, kita berhubung dengan cara yang selamat.
Tak adalah nak kata gedik-gedik ke, kita tak adalah nak bertepuk tampar ke, kan. Bahaya sebenarnya bila mana kita bekerja, kita rasa kita profesional tapi sebenarnya bertempuk tampar dengan suami lelaki orang lain lah, dengan isteri, bergurau-gurau. Dia ada batas dia lah. Batasnya ikut panduan yang Islam tetapkan. Macam mana zaman hidangkan pelbagai teknologi sekalipun, peganglah pada seperti yang saya cakap tadi, Al-Quran, hadis dan juga kisah-kisah sirah yang sangat penting untuk kita jadikan panduan hidup kita. Itu sekadar itu sahajalah kot, Doktor. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Sesungguhnya orang yang terbaik akan belajar untuk memahami dan menghargai keberadaan ahli keluarganya. Dan seperti mana kita mengimbas pada malam ini, mereka akan menyebarkan kebaikan kepada orang yang terdekat, iaitu keluarga, sebelum meluaskan lingkungan kebaikan itu. Dan untuk ingatan juga, rekod kepada siswa-siswi dan staf yang menonton, boleh isikan form untuk tujuan perekodan di dalam sistem MyTram dan Itulaibiah di dalam Facebook live kita pada malam ini. Dan ada Puan Safia Abdul Manan, Puan Jas Kasim mengucapkan salam kepada panelis. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Dan saya merasakan bahawa sebaik-baik kali mengikut Nabi, hadis yang direkodkan oleh Imam At-Tirmizi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan orang yang paling baik bagi keluargaku. Itu adalah hadis daripada Nabi yang menggambarkan bahawa hubungan Nabi Muhammad SAW dengan isteri-isterinya dan khususnya bagaimana kepribadian Sayyidah Khadijah itu yang seharusnya menjadi contoh teladan, seperti mana yang doktor nyatakan tadi, perlu kita menggerakkan dahulu, menghayatinya dulu, tetapi kita perlu akui bahawa cabaran-cabaran yang sangat mencabar pada masa ini, iaitu dengan media sosialnya, Facebooknya, Instagramnya, sehingga kan ia juga mempersoalkan isu-isu privacy, isu-isu di mana ia boleh melibatkan maruah seorang wanita dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi persoalan dan cabaran dalam kita cuba menghayati sifat yang ada pada Siti Khadijah itu sendiri. Kerana kita tahu untuk berternang itu agak sukar bagi seorang wanita. Dia akan sebab itu dia associatekan dengan petirnya, dengan menjadi singanya, mak singanya. Jadi itu antara refleksi yang ada pada seorang wanita itu. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk menjadi seorang yang wanita yang tenang orangnya, yang dapat membantu suami contohnya dalam kisah sirah Nabi ini, dalam kita menghayati dan mensusuri kisah Nabi Muhammad SAW dan cinta sejati bersama Siti Khadijah. Dan kita lihat Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan rindunya kepada sahabat dalam sebuah hadis yang agak panjang, yang kalau saya boleh kongsikanlah sebagai moderator pada malam ini. Kalau Nabi Muhammad bersabda, demi Allah yang paling mengagumkan imannya adalah kaum yang datang sesudah kamu. Mereka itu beriman kepadaku padahal mereka semua tidak pernah bertemu denganku. Mereka membenarkan diriku tanpa pernah menyaksikan diriku. Mereka menemui tulisan seperti mana yang kita baca dan cuba hayati. Kita tak pernah lihat kelibat Nabi. Kita tak pernah lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW treat isteri dia bagaimana. Tetapi melalui tulisan dan kepercayaan kita, mereka mengamalkan kata Nabi, apa-apa yang dalam tulisan itu, mereka membelaku seperti kamu membelaku. Iaitu riwayat Ahmad. Jadi kalau kita lihat bahawa Nabi tidak pernah lihat kita, tetapi baginda sangat merindui kita. Jadi Nabi asyik menceritakan kepada para sahabat dengan penuh kerinduan. Harapan Nabi sangat tinggi, sayang Nabi suci
kita yang tidak melihat baginda SAW, okay, namun beriman kepada baginda insya-Allah. Dan kalau boleh doktor juga memberikanlah sedikit kesimpulan dan harapan dan titipan dan pesanan memandangkan tiada di Facebook Live tersebut untuk dipetik komen atau Facebook sekadar hanya memberikan salam daripada penonton. Okay. Jadi insya-Allah kita cubalah menjaga identiti kita sebagai seorang muslimah, dan kita jadikanlah kisah sirah para sahabat dan sahabiah sebagai panduan hidup kita. Kerana terkedepan ni kita tak tahu lagi teknologi apa pula yang akan dihidangkan pada kita. Ingatlah ke mana sahaja kita pergi, apa sahaja yang kita buat, jika ada Allah dan Rasul dalam hati kita, kita akan selamat, insya-Allah. Jadi insya-Allah lah sama-sama kita menjadi seorang wanita, kerana malam ni ladies talk kan, sama-samalah kita menjadi seorang wanita yang mempunyai peribadi seperti mana Sayyidatina Khadijah, cekal dan juga terhormat. Jadi tak perlulah kita macam nak tergedik-gedik ke kan, nak pergi menawarkan diri pada waktu sekarang ni lah. Bukan waktu sekarang lah untuk siswi-siswi sekarang ke untuk nak offer diri, nak berkahwin ke. Sebab itu memerlukan satu proses yang sangat panjang, sangat detail, sangat rapi kan. Kecuali memang susunan keluarga yang memang dah diatur secara rapi dan kita rasa kita boleh go through sepanjang kita belajar ni kan, lain. Tapi jika kita amalkan contohnya ya wadud, kita lalu depan siswa kita sebut ya wadud. Apa pula lah siswi ni nak kan, Aminah Wadud ke? Okay. Jadi nak cakapnya jadilah seorang wanita yang berperibadi salihah dan juga seperti mana para sahabiah lah, insya-Allah. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih doktor. So masa masih ada lagi untuk kita tetapi sebagai ulasan terakhir daripada saya moderator pada malam ini, alhamdulillah besarlah harapan majlis pada malam ini kita dapat sedikit sebanyak mengimbas dan menginsafi figura hebat iaitu Sayyidah Khadijah, cinta sejati Nabi Muhammad SAW, iaitu seorang figura yang tidak asing lagi penduduk di dunia serta penduduk di langit. Namanya yanggah sering didengar dan meniti di bibir, dan seorang insan yang pada hari ini memiliki berbilion para pengikut dari seluruh pelosok dunia sejak dahulu hingga sekarang. Seorang figura yang sering diperkatakan ramai dan sering dijadikan medan peperangan atau perdebatan baik dalam kalangan umatnya sendiri ataupun musuh. Jadi dalam melayari kehidupan sebagai seorang wanita, pastinya cabaran-cabaran itu memang kita pun tidak dapat jangkakan apakah cabarannya. Namun begitu, kita berharap besarlah harapan supaya kita cuba menghayati kalau tidak sedikit pun daripada apa yang dikongsikan pada malam ini oleh Dr. Zizi, dan untuk ingatan kepada diri kita sendiri bahawa cabaran-cabaran yang mendatang sangat dalam berbagai bentuk yang kadang kita sedar, antara kita pun kadang tak tahu sama ada ini ada baik ataupun tidak. Contohnya di sosial media ini, adakah penggunaannya baik ataupun tidak bagi seorang wanita itu. Itulah antara yang kita lihat yang boleh membuka satu cabaran bagi seorang wanita pada masa ini. InsyaAllah semoga apa juga titisan
dan juga perkongsian pada malam ini, dan bagi pihak Urus Setia ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zizi Azlinda Muhammad Yusof kerana berkongsi dengan Jum'ah with Ladies yang dibawa oleh anjuran Pusat Islam USIM dengan sinergi kerjasama Kelab Wardah, siswi adik-beradik Pusat Islam, Sekretariat Pusat Islam, Rakan Siswa Yadim dan Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia, Biro Pemerkasaan Wanita dan Keluarga Masjid Datuk Kelana Petra Putra Nilai Balkis, dan juga kepada saudari Suhaila Sulaiman yang bersama kita daripada awal hinggalah pada akhir penghujung rancangan ini. Okay, bagi pihak Urus Setia saya mengucapkan terima kasih. Okay, dan mungkin saya pun tertarik untuk belajar juga daripada saudari Suhaila Sulaiman, okay, berkenaan untuk membantu rakan-rakan OKU pendengaran untuk mengikuti program ini, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah, maka kita hampir ke penghujung rancangan ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Zizi Azlinda Muhammad Yusof, entah bila kita boleh bertemu muka. Okay, kalau setakat ni kita dah hampir 4 semester beralam maya. Okay. Dan juga kepada Da'i saudari Suhaila Sulaiman. Okay, kita akhiri perbincangan kita pada malam ini dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kafarah.